Okey ya, kita mulakan surah Az-Zumar dah di penghujung surah. Itu ayat 84 ya. Ayat 84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, telah berfirman ia. Maka qala telah berfirman ia. Fal haqqu, maka kebenaran. Maka kebenaran. Wal haqqa, dan kebenaran. Aqulu, aku katakan. La'anna, sungguh aku mesti penuhkan. Yang kemudian datang tu ya, ayat 85 sekarang. Ayat 85. Ayat 85, la'anna, sungguh aku mesti penuhkan. Jahannama, akan neraka Jahannam. Minka, daripada engkau. Wa mimman, dan daripada orang yang. Tabi'aka, telah mengikut ia akan engkau. Minhum, daripada mereka. Ajma'in, semuanya. Ayat 86. Qul, katakanlah oleh engkau. Ma, tidak. As'alukum, aku minta kepada kamu. Alaihi, atasnya. Min ajrin, daripada upah. Wa ma'ana, dan tiada aku. Al-mutmin, daripada. Al-mutakallifin, orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Ayat 87. In huwa, tiada ia. Illa zikrun, melainkan peringatan. Lil alamin, bagi sekalian alam. Ayat 88. Wala ta'lamunna, dan sungguh kamu mesti mengetahui. Naba'ahu, akan perkhabarannya. Ba'dahin, sesudah satu ketika.
Baik, saya masuk mula. Ayat 84. Qala falhaqqu walhaqqu aqulu. Telah berfirman ia, maka kebenaran dan kebenaranlah aku katakan. Ayat ini ada kaitan dengan ayat iblis yang telah durhaka kepada Allah Ta'ala kerana ia tidak mau sujud kepada Adam sebagaimana yang Allah telah perintahkan. Akhirnya dia memilih jalan sendiri untuk hidup sampai akhir zaman. Permintaannya dikabulkan, tetapi ia adalah seorang yang mendapat laknat Tuhan sehingga hari kiamat, dan Allah tidak membuka pintu taubat buat iblis. Disitulah dia berjanji yang dia akan menyesatkan seluruh anak Adam, melainkan hamba-hamba Allah yang ikhlas, yang mentauhidkan Allah, yang mengesakan Allah. Itulah golongan hamba Allah yang iblis tidak dapat masuki. Allah berfirman, falhaqqu walhaqqu aqulu. Maka kebenaran dan kebenaranlah aku katakan. La amla'anna jahannama minka. Sungguh aku mesti penuhkan neraka Jahannam daripada engkau. Engkau ni iblis, dan zuriatnya. Wa minat tabi'aka. Dan dengan orang yang, dan daripada orang yang telah mengikut ia akan engkau, minhum, daripada mereka, ajma'in, semuanya. Iblis dan juga keturunannya yang kufur sepertinya, dan juga orang yang mengikut jalan iblis akan memenuhi neraka Jahannam. Itulah yang Allah telah bersumpah, sungguh aku mesti penuhkan neraka Jahannam daripada engkau dan daripada orang yang telah mengikut ia akan engkau, daripada mereka semuanya. Itu dia. Qul, katakanlah oleh engkau ni balik kepada Nabi SAW. Ma as'alukum alaihi min ajrin. Tiada aku minta kepada kamu atasnya daripada upah. Nabi tidak minta upah kepada orang-orang kafir Quraisy. Nabi hanya menyampaikan risalah Allah. Dan tidak sepatutnya dan memang tidak boleh baik Nabi atau pewaris Nabi menyampaikan risalah Allah kepada orang yang bukan Islam, minta upah daripada mereka. Itu tidak dibenarkan sama sekali. Sebab ia tidak akan boleh berkata benar. Kerana apa? Kerana ia telah diupah. Dan Nabi katakan, wa ma ana minal mutakallifin. Dan tiada aku daripada orang-orang yang mengada-adakan sendiri. Quran ini datang, bukan mengikut kemahuan Nabi ataupun Nabi reka-reka sendiri. In huwa illa zikrul lil alamin. Tiada ia melainkan peringatan bagi sekalian alam. Jadi Al-Quran ini bukan untuk Nabi seorang, tapi untuk peringatan semua alam, manusia, jin, selain malaikat. Wala ta'lamunna naba'u ba'dahin. Dan sungguh kamu mesti mengetahui akan perkhabarannya sesudah satu ketika.
satu ketika ni boleh letak dalam bracket iaitu hari kiamat. Ya. Maknanya kamu mesti mengetahui perkhabaran sebenar-benarnya sesudah kiamat nanti. Sekarang memang tidak dipercayai. Ramai tak percaya. Mati dianggap habis cerita. Sebab itu di antara mereka mau bunuh diri. Kerana dengan membunuh diri tadi, habis masalah. Selesai masalah. Rupanya, ia bukan menyelesaikan masalah. Menambahkan sengsara demi sengsara. Sehinggalah tak tahu bila masanya. Tak ada penghujung. Kalau dunia ini ada penghujung, dunia akan hancur. Begitu juga nyawa ada penghujung. Tapi akhirat besok tidak ada penghujung. Kehidupan akhirat dikatakan sebagai kehidupan yang abadi. Dunia tak abadi. Dunia hanya sementara. Kita ada hayat. Dah tak ada hayat lagi. Tak ada erti dunia buat kita. Melainkan amal soleh yang kita lakukan. Kita akan senyum dengan berbekalkan amal soleh. Tapi kita derita seandainya kematian itu di dalam kehidupan itu dipenuhi dengan kelalaian sehingga membawa kepada kematian. Maka tamatlah surah yang sepanjang minggu kita baca, iaitu surah Sad ini. Maka tamat sampai ayat 88. Baik, sebelum kita sambung surah Az-Zumar, cuba kita perhatikan kembali kedudukan fi'il-fi'il yang ada dalam sini ataupun isim dalam sini, dan terangkan kedudukan fi'il. Kalau fi'il apa, kalau isim apa, kita kenalkan. Baik, kita buka. Qala telah berkata ia. Termasuk apa ni? Fi'il madhi. Baik, aqulu mudhari. La'anna. Mudhari juga. Mudhari muakkad namanya. Mudhari muakkad. Mudhari muakkad. Macam mana muakkad? Ada nun sabdu tu. Anna. Sungguh lam tu. Aku mesti penuhkan. Itu dikatakan fi'il mudhari muakkad. Baik, sambung depannya. Tabi'ah. Siapa ni? Tabi'aka tu. Tabi'ah. Fi'il madhi. Tabi'ah. Fi'il madhi. Sambung lagi, depannya lagi kul. Kul amar. Fi'il amar. Depannya lagi as'alu. Mudhari. As'alu. Mudhari. Aku minta. Kan mudhari dah. Okey, depannya mutakallifin. Kalau ikut makna apa? Kalau isim fa'il. Betul, isim fa'il. Isim fa'il. Ini bukan 3 huruf. Ini lebih 3 huruf.
In huwa illa zikrun. Zikrun. Itu maksud apa? Masdar. Ya, kalau baris atas bunyinya zikron. Kalau baris atas bunyinya zikron. Kalau baris depan bunyinya zikrun. Ya. Depannya lagi lata lamun. Sekarang ayat 88. Last. Lata lamunna. Mudhari apa namanya? Muakkad. Fi'il mudhari muakkad. Ya, ada nun sabdu tu. Sebab itu dalam terjemah kita ada penambahan mesti. Ya. Sungguh kamu mesti. Macam tu. Naba'a termasuk apa? Tengok makna. Termasuk apa? Masdar. Ya, masdar. Ya. Masdar. Ya. Okey, ya. Kita teruskan. Sekarang ni surah baru pula. Surah ni namanya surah Zumar. Ya, surah Az-Zumar. Ya. Surah Az-Zumar. Ya, surah Az-Zumar ini lebih tertumpu kepada ceritanya pada akhir-akhir ayat, ya. Ayat surah bukan ayat surah. Ya. Di situ ya dengan pengertian Az-Zumar di situ, ya. Maknanya ya rombongan, ya. Rombongan-rombongan. Ya. Rombongan-rombongan. Surah Az-Zumar. Rombongan nak masuk surga, rombongan nak masuk neraka. Ada rombongan besok. Ya, rombongan nak masuk surga, rombongan nak masuk neraka. Ya. Ada rombongan tu masuk syurga. Ya, ada rombongan tu masuk neraka. Ya. Itulah dikatakan ya Az-Zumar. Ya. Ataupun bahasa lain boleh berpuak-puak. Ya. Berpuak-puak. Berpuak-puak. Baik, kita teruskan. Surah Az-Zumar, ya. Mulakan dengan Bismillah, dengan nama Allah. Dengan nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Tanzil, penurunan. Alkitab, kitab. Minallah, daripada Allah. Al-Aziz, yang Maha Gagah. Al-Hakim, lagi Maha Bijaksana. Inna, sesungguhnya kami. Ini ayat yang kedua. Sesungguhnya kami. Anzalna, telah kami turunkan. Ilaika, kepada engkau. Al-Kitaba, akan kitab. Bilhaq, dengan benar. Fa'bud, maka sembahlah oleh engkau.
Allah akan Allah. Mukhlisan, dengan keadaan mengikhlaskan. Dengan keadaan mengikhlaskan. Lahu, baginya, ad-din, agama. Baik, saya semula. Surah Az-Zumar adalah surah yang ke-39. Ayatnya ada 75. Ya, dikatakan puak-puak ataupun dikatakan rombongan. Dan dikisahkan bahawa, ya, nanti kita akan jumpa ayat yang menerangkan tentang, ya, rombongan untuk masuk ke syurga dan juga rombongan untuk masuk ke neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tanzil, Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Penurunan kitab. Mi, kucingnya tarik, Mi. Bising. Tanzilul Kitabi Minallahil Azizil Hakim. Penurunan kitab daripada Allah yang Maha Gagah lagi Maha Bijaksana. Mana kitab di sini ialah Al-Quran, ya, yang datang daripada Allah, turun daripada Allah, ya, bukan rekaan Nabi. Inna anzalna ilaikal kitab. Sesungguhnya telah kami turunkan kepada engkau akan kitab. Bilhaq, dengan benar. Fa'budillah, maka sembahlah oleh engkau akan Allah mukhlison, dengan keadaan mengikhlaskan lahu, baginya, ad-din, agama. Ya. Sembah Allah dalam keadaan kita mengikhlaskan agama. Maksudnya apa? Maksudnya kerana Allah dalam hal-hal berkaitan dengan ibadat. Ya. Niat, ya, ikhlaskan diri kepada Allah. Itu yang dikatakan mengikhlaskan baginya agama. Ya. Mengikhlaskan akan agama kepadanya. Ya, berlaku ikhlas. Ya. Sebab lawan ikhlas ni apa? Riak, tunjuk-tunjuk, ya, yang akan merosakkan segala pahala kita. Ya. Baik, ya, kita semak kedudukan tata bahasanya dulu. Kalau makna tanzil di situ, ya, termasuk apa tu? Termasuk apa kalau tanzil? Masdar, ya, termasuk masdar. Ya. Aziz, masdar. Tanzil, masdar. Kalau tiga huruf nazala. Ini 4 huruf. Ini 4 huruf. Anzala. Ini bukan madi, ya, ini masdar. Ada yang tak faham. Yang ni masdar, ya, bukan madi. Betul, masdar. Masdar daripada 4 huruf. Asalnya tanzilan. Tanzilan. Ya, kerana nak disambung dengan Alkitab tu. Macam mana tu? Tak. Ini masdar. Madinya anzala.
Anzala pula. Ya. Bukan af'ala yufilu if'alan. Ya, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Ini tanazzala. 5 huruf. Ini 5 huruf daripada 5 huruf. Belum belajar lagi. Ya. Daripada 5 huruf tanazzala. 5 huruf. Ya. Ini masdar dia tanzilan. Tengok pada makna. Baik Al-Aziz, Al-Hakim, ini dikatakan isim fa'il. Sirah mubalaghah. Isim fa'il apa? Sirah mubalaghah. Dia isim fa'il. Tapi sirah ni mana bentuk bentuk mubalaghah. Sebab itu terjemahkan dia maha. Maha gagah, maha bijaksana. Ya, padahal isim fa'il. Ya. Sifat-sifat Allah biasa dia menggunakan isim fa'il bentuk ada ya. Aziz, Hakim, Alim. Ya. Okey, sambung lagi. Anzalna termasuk apa? Madi. Ya. Daripada 4 huruf tu anzala. 4 huruf. Okey, fa'bud. Fa'bud. Amar. Amar. Ya. Mukhlisan. Mukhlisan. Ya, isim fa'il. Isim fa'il. Daripada 4 huruf. Isim fa'il. Asalnya bunyi depan mukhlisun. Kemudian ingatlah tanwin tu biasa berubah-ubah. Kadang depan, kadang atas, kadang bawah, ya. Asalnya mukhlisun by depan. Di sini jadi mukhlison. Terkadang ada huruf jar min mukhlisin. Okey. Kita sambung ya. Ayat yang selanjutnya ayat 3, ala ya ketahuilah. Ala ketahuilah. Lillah kepunyaan Allah. Ad-din agama. Ad-din agama. Khalis yang bersih. Wallazina dan orang-orang yang ittakhazu telah mengambil mereka min duni daripada selainnya aulia sebagai pelindung-pelindung. Tidak na'buduhum kami sembah akan mereka illa melainkan liyuqarribuna supaya mereka mendampingkan ataupun supaya mereka mendekatkan akan kami. Supaya mereka mendekatkan akan kami ilallah kepada Allah.
Zulfa, satu pendekatan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu, ia hukum, bainahum, di antara mereka, fima, pada apa yang, hum, mereka, fihi, padanya, yahtalifun, mereka perselisihkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak ia pimpin, man, akan orang yang, huwa, dia, kazibun, yang berdusta, kafar, lagi sangat kufur. Baik, sama semula ayat yang ketiga. Ala, ketahuilah, lillahi dinul khalis, kepunyaan Allah agama yang bersih. Ya. Agama Allah ialah agama Islam yang telah diredai oleh Allah. Wa raditu Islam madinah, aku telah redha Islam itu sebagai agama. Ya, Allah telah meredai agama Islam itu sebagai anutan atau agama. Itulah agama yang bersih, yang tidak mempersekutukan dengan sesuatu. Wallazina takhuzu min dunihi awliya, dan orang-orang yang telah mengambil mereka daripada selainnya sebagai pelindung-pelindung. Selain Allah, ya, selainnya itu selain Allah, dijadikan sebagai pelindung-pelindung. Ya. Kalau orang musyrikin, berhala-berhala itu adalah pelindung-pelindung mereka. Kalau orang-orang Islam biasa, ya, menjadikan kubur-kubur, wali-wali, ya, itu sebagai pelindung-pelindung mereka. Ya, sama, ya, kedudukannya, ya, orang-orang musyrikin dengan orang-orang Islam yang menjadikan kubur-kubur, ya, wali-wali, ya, yang dikatakan wali-wali yang sudah mati dijadikan sebagai sembahan, ya, itu dikatakan sebagai aulia, iaitu pelindung-pelindung mereka. Apa, ya, kata mereka? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa. Ada zulfa tu. Tidak kami sembah akan mereka melainkan supaya mereka menghampirkan akan kami kepada Allah satu, ya, pendekatan. Ya. Satu pendekatan. Ini kita tahukan, fahamkan ayat ni. Ya, ayat ni orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung-pelindung mereka. Ya, dia punya jawapan apa? Dia jadikan mereka ni, ya, kami tak sembah mereka, tapi mereka menghampirkan kami kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, contohnya, ya, kalau kita tanya dengan orang musyrikin, siapa jadikan langit? Dia kata Tuhan Allah. Kenapa sembah berhala? Berhala itu adalah Tuhan yang, ya, menghampirkan kami kepada Tuhan besar, Tuhan Allah. Jadi berhala-berhala itu adalah, ya, sebagai penyampai dirinya kepada Allah. Samalah dengan orang-orang kita, ya, mengatakan begini, Allah tak kenal kita, jadi Allah kenal wali-wali dia. Kalau kita nak minta pada Allah, jangan terus minta pada Allah, tak laku. Ya, kita mintalah pada wali-wali.
nanti wali-wali ni akan sampaikan ya kita punya doa permintaan kepada Allah. Ya, sama tak? Ya, orang Islam yang buat macam tu dengan orang musyrikin yang buat demikian. Sama. Ya, sebab itu kami minta terus pada Allah. Jangan minta melalui kubur-kubur, wali-wali, ya, dan lain-lain. Dengan alasan, ya, mereka ni dapat menghampirkan kita lebih cepat untuk diperkenankan doa. Faham ayat ni? Jangan sampai tersesat kita. Ya. Minta pada Allah, pertahankan perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah dan akan Engkau kami minta pertolongan. Jangan nak melalui ya wali-wali, kubur-kubur dan lain-lain. Ya, kononnya dia dapat menghampirkan kita kepada Allah. Sebenarnya kita sudah syirik dan jauh daripada Allah. Ya, seperti orang-orang musyrikin. Ya. Innallaha yahkumu bainahum bima hum fi yahtalifun. Sesungguhnya Allah ya hukum di antara mereka pada apa yang padanya mereka perselisihkan. Ya, nanti Allah akan bagi keputusan, bagi hukuman ya kepada mereka yang memperselisihkan tentang urusan agama Allah ini. Yang mukmin akan dimasukkan ke syurga, yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Innallaha la yahdi man huwa kazibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak ia pimpin akan orang yang berdusta. Ya, apa tidaknya berdusta mengatakan Allah tu ada anak. Berdusta katanya wali-wali ni boleh menghampirkan permintaan kita kepada Allah. Berhala-berhala juga boleh mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, inilah pendusta. Kafar lagi ia sangat kufur. Ya, perbuatannya yang terus menerus. Ia mengibadati selain Allah Ta'ala, minta kepada selain Allah Ta'ala, menyebabkan bertambah-tambah kekufurannya. Ya. Baik, faham ya ayat ni. Ini ada kaitan dengan tauhid, dengan akidah. Ya, supaya kita tidak tergelincir daripada akidah yang sebenar. Sebab kedatangan Rasul mengajak kita benar-benar mengibadati Allah. Ya, bukan melalui perantaraan-perantaraan. Ya. Baik, ada tak tata bahasa? Tata bahasa yang kita dah buat hari tu? Latihan? Homework? Ada? Ya, ada. Madi 4 huruf. Okey. Okey. Madi 4 huruf. Apa dia? Okey. Ya, itu contoh yang dibagilah. Ya. Yang perlu dibuat. Aslama. Sekejap ya. Okey, sekejap. Kita semak balik ya. Okey ya, sekarang ni ini adalah rubai ya. Rubai ni maknanya 4 huruf. Ya, 4 huruf ni ada 3 bentuk. Satu bentuk dia guna alif di awal akroma. Bentuk kedua, nombor 2 digunakan sabdu tengah. Contohnya sodako. Ya, bentuk 3 dia gunakan alif tengah. Qatala. Ya. Jadi 4 huruf ni ada 3 bentuk. Ya. 3 bentuk saja. Pertama, ya, bentuk macam akroma. Kedua, bentuk macam ya sodako. Bentuk yang ketiga qatala. Qatala. Okey, apa yang perlu nak dibuat ya, iaitu ikut contoh akroma. Saya bunyikan dulu. Akroma mudhari'nya yukrimu. Masdarnya ikroman. Ya, fi'il amarnya akrim. Fi'il nahinya la tukrim. Isim fa'il
mukrimun, isim maf'ul mukramun. Jadi 4 huruf ni sekadar sampai isim maf'ul. Ya, sampai isim maf'ul. Okey, sekarang ni kita sebut buat latihan. Kalau aslama mudhari'nya apa? Aslama. Yuslimu. Masdarnya islaman. Ikut ikraman. Islaman. Kalau amar aslim. Aslim. Aneh atas. Aslim. Nahi la tuslim. Jangan taslim. Kalau taslim jadi 3 huruf balik. Kita dah 4 huruf. La tuslim. Kalau isim fa'il muslimun. Isim maf'ul muslamun. Senang saja, tukar baris saja. Ya. Jadi yang 4 huruf ni kita tak perlu rujuk kepada kamus. Yang 4 huruf ni kita rujuk pada latihan yang diberi. Ya. Tak perlu rujuk kepada kamus. Ya. Sebab dia punya wazan tu atau timbangan dia sama sahaja, dia tak bertukar. Okey, sekarang nombor 2 ya. Saddaqa. Saddaqa mudhari'nya yusaddiqu. Masdarnya tasdikon. Ya. Tasdikon. Tadi tanzilan. Tadi tanzil tadi. Tanzil tu masdar sini, tanzilan ya. Kemudian fi'il amarnya saddiq. Nahinya la tusaddiq. Ya, kemudian isim fa'il musaddiqun. Isim maf'ul musaddaqun. Okey, cuba buat contoh yang ada sablu tengah. Kazzaba. Mudhari'nya apa? Yukazzibu. Amarnya takziban. Sorry. Sorry. Masdar. Masdar dia takziban. Ya, amar dia kazib. Nahi la tukazib. Isim fa'il mukazzibun. Isim maf'ul mukazzabun. Mukazzi, mukazza. Ya. Okey. Bentuk 3 qatala, ada alif. Qatala. Mudhari'nya yuqatilu. Masdarnya qitalan. Amar qatil. Nahi la tuqatil. Isim fa'il muqatilun. Isim maf'ul muqatalun. Ya. Cuba buat yang contoh sama, ada alif tengah. Doroba, mudhari'nya yudoribu. Masdarnya tengok wazan. Tak, tengok wazan masdar. Diro. Salah, di. Kan wazannya kitalan. Diroban. Kena ikut wazan. Amarnya apa? Dorib. Nahinya la tudorib. Isim fa'il mudoribun. Isim maf'ul mudorobun. Okey, betul semua. Ya, tengok. Dalam segi makna, bawah sekali tu adalah makna untuk nombor 1 ya. Untuk contoh nombor 1 bawah sekali tu adalah contoh makna nombor 1. Maknanya ialah memuliakan. Jadi kalau fi'il madhi telah memuliakan ia. Kalau mudhari' yukrimu, ia memuliakan. Kalau masdar ikraman, kemuliaan. Ya.
Kalau amar, akrim, muliakanlah oleh engkau. Kalau nahi, la tukrim, jangan engkau muliakan. Kalau isim fa'il, mukrimun, yang memuliakan. Isim maf'ul, mukramun, yang dimuliakan. Cuba terjemahkan aslama. Aslama ni maknanya telah masuk Islam ia. Telah masuk Islam ia. Ya. Nah, kalau mudhari'? Ia masuk Islam. Kalau masdar? Kemasukan Islam. Kalau amar? Masuk Islamlah oleh engkau. Jangan olehmu ramai. Ya, kalau nahi? Jangan engkau masuk Islam. Masuk janganlah tinggal. Jangan engkau masuk Islam. Kalau isim fa'il? Tak masuk kenapa tinggal? Yang masuk Islam. Tak tekankanlah yang masuk Islam. Kalau isim maf'ul? Yang dimasukkan Islam. Okey, itu nombor 1. Nombor 2, sodaqah ni maknanya membenarkan. Kalau madi? Sodaqah? Tak, fi'il madi. Membenarkan. Telah membenarkan ia. Kalau mudhari', yusaddiqu, ia membenarkan. Tasdiqan, kebenaran. Saddiq, tak lengkap. Benarkanlah oleh engkau. La tusaddiq, jangan engkau benarkan. Musaddiqun, yang membenarkan. Musaddaqun, yang dibenarkan. Okey, contoh kazaba, telah mendustakan ia. Telah mendustakan ia. Kalau mudhari'? Ia mendustakan. Kalau masdar? Bolehlah pendustaan, kedustaan. Amar? Tak lengkap adalah. Ada tambahlah. Dustakanlah oleh engkau. Nahi? Janganlah engkau dustakan. Kalau isim fa'il? Yang mendustakan. Isim maf'ul? Yang didustakan. Okey, nombor 3, qatala, telah berperang ia. Kalau mudhari'? Ia berperang. Kalau masdar? Peperangan. Kalau fi'il amar? Berperanglah oleh engkau. Nahi? Janganlah engkau berperang. Isim fa'il? Yang berperang. Jangan susah-susah. Yang berperang. Kalau isim maf'ul? Yang diperangi. Okey. Nombor contoh yang dibagi, doroba, telah berpukul-pukulan ia. Kalau mudhari'? Dia ada ganda dua, kena sebut juga. Kalau mudhari', ia berpukul-pukulan.
Kalau masdar, ganda, berpukul-pukulan. Berpukul-pukulan. Ber ya. Kalau amar, buat ganda, berpukul-pukulan. Ya, kalau nahi, janganlah engkau berpukul-pukulan. Kalau isim fa'il, yang berpukul-pukulan. Isim maf'ul, ada di. Yang dipukul-pukulkan. Tak ada lan pula. Tak kena, tak sedap. Yang dipukul-pukulkan. Macam tu. Okey, ya. Sekarang ni nak maklumkan, ya, daripada 3 huruf jadi 4 huruf, ya. Contoh, tengok Quran balik ayat yang kedua. Ayat yang kedua, anzala. Anzalna tu. Inna anzalna ayat kedua tadi. Jumpa tak? Surah Zumar. Anzalna, ya, dia daripada 4 huruf, ya. Alif nun zai lam. Anzala. Kalau 3 hurufnya apa? Nazala. Jadi sekarang dia jadi 4 huruf. 4 huruf ni boleh berbentuk 3 bentuk. Ya. Pertama, anzala. Satu bentuk. Yang kedua bentuknya letak sabdu, tengah. Nazala. Apa dia? Nazala, bentuk 2. Bentuk 3, letak alif tengah. Nazala. Ulang balik. Bentuk 1, anzala. Bentuk 2, nazala, ada sabdu, ya, tengah. Nazala. Bentuk 3, nazala. Okey. Cuba letak terjemahan dia. 1 dan 2 makna sama. Ya, telah menurunkan ia. 1 dan 2 sama makna. Telah menurunkan ia. Anzala dengan nazala sama makna. Bentuk 3 kena terjemah berganda. Telah turun menurunkan ia. Bentuk 3 ni kena makna berganda. Telah turun menurunkan ia. Ulang balik. Anzala dengan nazala apa maknanya? Telah menurunkan ia, sama, ya. Yang ketiga, bentuk 3, telah turun menurunkan ia. Bentuk 1 dan 2 telah menurunkan ia. Ya, baik anzala ataupun nazala makna sama. Bentuk 3, itu yang lain. Maknanya kena berganda. Telah turun menurunkan ia. Jadi sekarang ni, ya, kena buat latihan. Anzala, habiskan sampai isim maf'ul. Kemudian yang kedua, nazala, sampai isim maf'ul juga. Dan juga nazala, ya, sampai isim maf'ul, ya. Kemudian, ya, itu satu. Yang kedua, buat perkataan ayat yang kedua juga, ayat
Ni ayat yang ni ayat yang ketiga, cantik ayat yang ketiga ya. Ayat yang ketiga yang bunyinya liyuqarribu. Liyuqarribuna, cari. Ya. Liyuqarribuna. Baik. Buat 3 bentuk. Pertama, dia huruf asalnya qaf roba. Qaf roba. Jadi sekarang buat 4 huruf. Bentuk 1 akroba, alif qaf roba, tulis alif qaf roba, akroba. Bentuk 2 letak sabdu. Qarroba. Qaf roba, letak sabdu qarroba. Bentuk 3 letak alif tengah. Qoroba, qaf alif roba. Okey, bentuk 1 maknanya 1 dan 2 maknanya telah menghampirkan ia. Tulis ya. Bentuk 1 dan 2 telah menghampirkan ia. Bentuk yang ketiga kena makna ganda. Telah hampir menghampirkan ia. Telah hampir menghampirkan ia. Macam tu. Itu qoroba. Ya. Jadi ada 2 latihan. Satu anzala, satu dengan akroba. Akroba, ya. Okey, sekadar itu dulu ya untuk hari ini. Ya, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan bersama. Saya baca doa. Baik, kita sudahi dengan doa dulu ya.